A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair amma ba'du. Okay, hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Alaq. Kelas hari ini ditaja oleh Seriaka, satu NGO yang membantu orang-orang Syria, khususnya pelarian, sama ada yang berada di Turki ataupun di Lebanon ataupun di Syria sendiri. Jadi sesiapa yang nak buat sumbangan kepada orang Syria yang memerlukan bantuan, sama ada dalam bentuk duit ke ataupun selain pada itu, boleh buka Facebook Seriaka, insya-Allah. Okey, kita sambung tadabbur surah Al-Alaq. Sebelum kita sambung macam biasa, kita tengok sebelum ayat 6. Kita dah belajar ayat 1 hingga 5. Jadi ayat 1 hingga 5 adalah merupakan ayat-ayat yang pertama yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Jadi intipati daripada 5 ayat yang lepas ialah, pertama Allah nak bagi tahu benda yang paling mahal, yang paling penting dalam kehidupan manusia ialah ilmu. Dan ilmu yang paling benar, ilmu yang terbaik ialah ilmu daripada Al-Quran. Dan caranya ialah dengan membaca. Caranya ialah dengan Iqra, membaca. Kemudian baca pula, Allah sebut baca dengan nama Tuhan. Allah ikatkan bila nak baca Quran, kena ingat ini ada daripada Allah. Dan Allah juga bacalah bil akram, dengan nama Allah yang maha mulia. Maksudnya Allah nak bagi tahu, kalau kamu baca semata-mata tanpa kenal siapa Tuhan, kamu tak akan dapat apa-apa. Jadi baca, kenal Tuhan dan amalkan perintah Allah, kamu akan dapat kamu akan kenal dan rasa karam kemuliaan Allah. Bahkan manusia yang paling baik, manusia yang paling banyak manfaat ialah manusia yang paling banyak memahami dan beramal dengan Al-Quran. Allah sebut, ma rabbu ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sebab kamu tertipu dengan dunia sehingga kamu lupa Tuhan Al-Karim yang maha mulia. Jadi manusia banyak tak dapat kebaikan, banyak tak dapat kemuliaan sebab tertipu dengan dunia dan sebab tidak kenal Tuhan Al-Akram, Tuhan yang Al-Karim ataupun Tuhan yang Al-Akram. Jadi Allah nak bagi tahu punca kepada segala kebaikan, punca kepada segala kebahagiaan ialah baca dan amalkan Al-Quran. Itulah mesej ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Kemudian Allah bagi tahu, walaupun Quran adalah yang terbaik, walaupun Quran mengajak manusia menjadi orang yang paling berguna, mengajak manusia untuk mendapat rahmat Allah dan seterusnya mendapat syurga Allah, walaupun itulah tujuan Al-Quran diturunkan,
Tapi akhirnya kebanyakan manusia tidak ikut Al-Quran. Jadi apa pasal? Apa sebab? Jadi ayat seterusnya Allah nak bagi tahu sebab-sebab manusia tertipu dengan dunia dan tidak mencari Al-Quran. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupannya. Okey? Waalaikumsalam. Kak Sabariah, Kak Puspa, Badar, Kak Kamariah, Ruslan, waalaikumsalam. Okey, ayat hari ini kita akan belajar sebab apa ramai manusia mengabaikan Al-Quran. Yang Nabi mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran barang mahjura, yang ditinggalkan. Sedangkan benda yang paling asas untuk manusia betul-betul kenal Allah untuk mendapat kebaikan dunia akhirat ialah Quran. Tapi akhirnya mereka meninggalkan Al-Quran. Jadi Nabi mengadu pada Allah, kenapa umat aku tidak mengambil Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupannya? Sebab dalam Al-Quran adalah segala-galanya, dunia dan akhirat. Jadi ayat ini Allah bagi sebabnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla sekali, kalla sekali-kali tidak. Dia panggil bahasa Arab kalimatul rad'in, kalimah ayat yang nak menyedarkan manusia. Ataupun kalau masa tengah lalai tu kita nak sedarkan dia, kita bagi sebiji penampar. Itu perkataan kalla. Jadi kalau terjemah sekali-kali tidak, jangan tak baca Al-Quran, jangan tak tadabbur Al-Quran. Makna yang kedua, kalla, makna yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, haqqan, benarlah. Jadi kalla juga bermaksud haqqan, benarlah. Jadi dua-dua maksud tu betul. Sekali-kali tidak, jangan kamu tidak baca dan tadabbur Al-Quran. Yang kedua, benarlah. Benarlah. Apa yang benar? Seterusnya, iaitu innal insan, sesungguhnya manusia, la yatgha, pasti. Yatgha ni daripada taghut. Taghut maksud dia ialah melampaui batas. Taghut Taghut dalam bahasa Arab ialah melampaui batas, mujawazatul had. Allah sebut dalam kisah Nabi Nuh, falamma tagha al-ma', manakala air telah melampau apa dah? Sampai melepasi gunung. Allah guna perkataan tagha. Jadi tagha melampaui batas. Melampaui batas apa ni? Iaitu batas sifat seorang hamba Allah. Batas manusia ialah hamba dan kewajipannya sentiasa mentaati Allah. Bila dia tak taat pada Allah, dia taghut, dia melampau. Ada taghut yang sampai terkeluar daripada Islam. Kalau dia kufur, dia engkar akhirat, dia menolak Rasulullah, itu taghut sampai terkeluar daripada Islam. Dan ada taghut yang masih dalam Islam, iaitu dia tidak melaksanakan perintah Allah. Termasuklah tidak solat, tapi dia mengaku solat itu adalah wajib. Ataupun dia tidak puasa, tapi dia masih mengaku puasa itu adalah wajib. Cuma dia tak buat sebab malas. Itu masih dalam lingkungan Islam. Jadi taghut melampaui batas. Jadi Allah kata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Ataupun benarlah, sesungguhnya manusia pasti yatgha, melampaui batas. Sama ada dia sembah
selain daripada Allah, dia sembah Allah, tapi dalam masa lain dia sembah Allah, ya, sembah Tuhan yang lain, maka tagut juga. Ataupun dia tak sembah Allah langsung, dia sembah berhala, itu tagut juga. Kadang-kadang dia sembah nafsu, itu pun tagut juga. Jadi tagut ni sangat luas, tagut ni sangat luas. Okey. Jadi apa punca manusia melampaui batas, tidak taat pada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa punca? Puncanya ialah ar-ra'ahu, bahawa ra'ahu, dia melihatnya. Istaghna, dia serba cukup. Istaghna daripada perkataan ghaniyun, kaya. Kaya. Kalau ghaniyun kaya, kalau istaghna dia rasa dia kaya. Dia rasa dia cukup. Cukup daripada apa ni? Kalau kita belajar daripada surah Al-Lail semalam, fa amma man surah Al-Lail semalam, Allah kata apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang a'ta, suka memberi. Suka memberi kepada siapa? Kepada orang lain. Apa yang diberi? Harta, masa dan sebagainya. Kemudian dia juga adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dia sentiasa mentaati perintah Allah. Dan apa punca dia suka memberi dan dia sentiasa bertakwa? Apa punca? Sebab wasaddaqa bil husna, sebab dia membenarkan janji Allah. Dan husna ialah syurga. Bila dia yakin pada syurga, dia yakin pada janji Allah, maka sifatnya apa dia? Dia suka memberi. Sebab nak dapat husna, kena memberi. Bila dia memberi makna apa? Dia rasa dia tak cukup. Dia perlukan syurga, dia perlukan rahmat Allah, maka dia bagi. A'ta. Adapun golongan kedua, wa amma man bakhil. Adapun orang yang kedekut, iaitu yang simpan. Dapat harta simpan, dapat harta simpan. Kalau dia guna pun untuk diri dan keluarga sahaja. Maka wastaghna, dia rasa dia cukup. Cukup daripada apa? Soalan tadi. Cukup daripada apa? Cukup daripada husna. Maka dia kazzaba bil husna. Dia mendustakan ganjaran ataupun janji Allah. Syurga ke pahala semua dia tak percaya. Sebab apa? Dia tak perlu. Tak perlu itu dia panggil istaghna, rasa cukup. Istaghna iaitu dia rasa cukup daripada husna. Bila dia tak perlu syurga, tak perlu rahmat Allah, tak perlu ganjaran pahala, bakhil, dia akan jadi bakhil. Aku cukup dengan apa yang kau ada, aku nak makan apa, nak pergi ke mana, nak buat apa, semua dapat. Jadi aku tak perlu pada Tuhan, tak perlu pada rahmat Allah. Ini makna istaghna. Inilah sifat buruk. Sifat buruk manusia yang akhirnya membawa kepada yatgha, dia melampau. Dia akan langgar aja perintah Allah. Dia tak solat, dia buka aurat dan sebagainya. Okey? Jadi siapa yang ada sifat istaghna ni, berhati-hati, sebab itu sifat orang yang melampau dan biasanya dia susah nak sedar. Orang yang rasa dia cukup biasanya sangat susah untuk kembali kepada Allah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam surah Abasa wa Tawalla,
suka surah Abasa wa Tawalla. Cuba kita perhati ya. Kalau kita ingat sejarah cerita tu, punca turun ayat Abasa wa Tawalla, iaitu Nabi sedang berdakwah kepada pembesar Mekah. Pembesar Mekah, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar. Dengan harapan Nabi, bila pembesar ni beriman, yang orang bawah tu lagi mudah ikut pemimpin mereka. Jadi dapat seorang ataupun 3 orang, yang ikutnya mungkin beratus. Dan ketika itu datanglah seorang yang buta, yang miskin. Dan seorang je, iaitu Abdullah bin Umi Maktum. Jadi antara dua ni, antara golongan pembesar Mekah dengan seorang buta, yang miskin dan seorang, yang mana lebih mudah menerima hidayat Allah? Yang mana lebih mudah? Si buta ni. Sebab apa? Sebab pembesar tu dia ada istighna. Bila ada sifat rasa cukup, tak perlukan syurga, tak perlukan rahmat Allah, tak perlukan ganjaran pahala, maka dia tak akan beriman. Dan Allah sebutkan dalam surah Abasa kan, Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'mah wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatafa'u zikra. Amma man istaghna. Amma man istaghna fa anta Allah sifat pembesar Mekah tu, Allah tak sebut pemimpin. Allah tak kata mereka tu ada harta banyak, tapi Allah sifatkan istighna. Adapun orang yang rasa dirinya cukup, dia tak perlu pada Nabi, dia tak perlu pada Islam, tak perlu pada rahmat Allah, maka Allah kata fa anta lahu tasadda, engkau layan dia. Allah nak tegur Nabi. Sebab dia pembesar, sebab dia pengikut ramai, sebab dia kaya, maka engkau layan. Dan Allah nak tegur juga Nabi bila tak layan orang yang buta dan miskin tadi. Tapi Allah sifatkan siapa ni? Apa dia sifat Abdullah bin Umi Maktum? Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Tengok dua sifat yang berbeza. Dua sifat yang berbeza yang menjadi penyebab manusia mudah terima hidayah ataupun tak akan dapat terima hidayah. Yang susah nak terima hidayah ialah istighna. Bila dia rasa cukup, cakaplah apa pun, bagilah dalil yang paling kuat pun, susah dia akan terima hidayah. Tapi Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang miskin, seorang yang tak ada kedudukan, tak ada pangkat, tak terkenal, maka dia lebih mudah untuk menerima hidayah. Tengok Allah sebut sifat dia, yas'a. Dia datang bersungguh-sungguh dari jauh untuk datang dan belajar ilmu daripada Nabi. Itu sifat merendah diri. Dia bukan panggil Nabi datang rumah dia. Tak, dia pergi jumpa Nabi untuk dapat ilmu. Itu sifat rendah diri. Bila tak ada istighna, dia merendah diri. Kemudian wahwa yakhsha. Sifat seterusnya ialah yakhsha, dia takut pada Allah. Dah tak ada dah. Sebab itulah semoga Allah jadikan dalam diri kita ada dua sifat ni. Pertama yas'a, merendah diri, dan bila nak belajar kita pergi cari. Yang kedua yakhsha, sentiasa takut kepada Allah. Sentiasa takut pada Allah. Jangan ada sifat istighna yang menyebabkan kadang-kadang kita pergi kelas juga, tapi ada rasa kita ni pandai, kita dah tahu, kita ni ketua, kita bos. Ada sifat istighna, jadi ilmu tak masuk. Belajar 5 tahun, orang lain berubah menjadi lebih baik, tapi dia sama je perangannya, tak berubah. Sebab ada sifat istighna.
Jadi Allah bagi amaran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Okey. Jadi kita tengok dalam Al-Quran, Allah sebut, Allah bagi contoh, dua lelaki. Satu Allah muliakan lelaki ni, dan satu lagi Allah hina dia. Siapa dua lelaki ni? Pertama Qarun. Yang kedua Luqman. Dua-dua Allah sebut dalam Quran. Satu Allah sebut dalam keadaan Allah menghina dia, Allah mencela dia. Satu lagi Allah sebut dalam bentuk Allah memuji dan mengangkatnya. Dua-dua orang biasa, bukan Nabi. Dua-dua orang biasa. Okey. Cuba kita buka surah Al-Qasas ayat 76. Surah Al-Qasas ayat 76. Surah Al-Qasas. Buka semua. Allah kata apa? Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi. Okey. Kemudian kita buka surah Luqman ayat 12. Surah Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Okey. Cuba tengok surah Al-Qasas ayat 76. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qarun, sesungguhnya Qarun kana min qaumi Musa. Qarun ni daripada kaum Nabi Musa, daripada Bani Israel. Fabagha alaihim, lalu dia Qarun bagha lebih kurang taghut, yatgha, melampau. Maka Qarun melampau ke atas kaum mereka ataupun kaum Musa. Kemudian Allah kata apa? Wa atainahu. Ini ayat dia. Syahid yang saya nak bawa ialah wa atainahu, dan kami beri kepada Qarun kunuz. Apa makna kunuz? Kunuz ialah harta yang bertimbung-timbung ataupun gedung harta. Yang Allah sebut lepas tu, sifat harta tu Allah gambarkan harta Qarun ni terlalu banyak. Allah tak sebut harta banyak. Allah tak cerita pasal gedung, tapi Allah cerita pasal apa? Allah cerita pasal kunci. Tengok bahasa Al-Quran. Kalau nak cerita pasal harta Qarun banyak, dia mungkin banyak ayat. Tapi cukup Allah cerita banyaknya harta Qarun, Allah cerita pasal kunci. Kunci gedung harta Qarun. Apa dia kunci dia? Iaitu kunci gedung harta Qarun dipikul oleh bukan seorang. Kunci rumah kita berapa orang bawa? Kita seorang je bawa, kan? Kunci kereta, walaupun kereta Merc BMW, kita seorang je bawa. Kunci peti besi kita seorang je bawa. Tapi kunci gedung harta Qarun dibawa oleh beberapa lelaki yang kuat. Ini bukan bawa harta ni, baru bawa kunci. Menunjukkan apa? Kunci tu berat dan besar. Okey.
Kalau kunci itu berat dan besar, menunjukkan apa? Ini tadabbur. Allah bukan suruh kita baca, Allah bukan sahaja, Allah bukan semata-mata nak cerita pasal kunci, tak. Ada maksud dia yang tersirat. Allah nak begitu betapa banyaknya, betapa mewahnya Qarun, iaitu kunci gedung dia terlalu besar sehingga dipikul oleh beberapa lelaki yang kuat. Jadi kalau kunci gedung besar, maka gedung harta tu lagi besarlah. Kunci rumah kita besar tapi kunci kecil. Kalau kunci besar, rumah tu lagi besar. Boleh faham? Tengok. Jadi apa yang Allah bagi pada Qarun? Kunuz, harta bertimbung. Assalamualaikum. Okey, tengok pula apa yang Allah bagi pada Luqman. Apa yang Allah bagi pada Luqman? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqman al-hikmah anishkur lillah. Cuba terjemah. Allah guna berkata sama, ini atainahu, kami beri kepada Qarun. Yang ni ataina, kami beri kepada Luqman. Sesungguhnya kami telah beri kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah. Allah bagi pada Luqman hikmah. Allah bagi pada Qarun kunuz. Kemudian Allah pesan pada Luqman, anishkur lillah, bersyukurlah pada Allah. Qarun bila Allah bagi padanya harta, Allah tak kata bersyukur. Sebab apa? Sebab asas untuk bersyukur ialah mesti ada ilmu. Mesti kenal siapa Tuhan, siapa yang bagi nikmat tu. Barulah kita boleh bersyukur pada Allah. Jadi nak kenal Allah, nak bersyukur pada Allah, kena ada ilmu. Apa dia? Hikmah. Tapi bila bagi harta, dia tak kena. Istaghna. Dia melampaui batas. Dia tak kenal Tuhan, dia tak rasa Tuhan tu dari harta tu daripada Allah. Bahkan dia bangga, dia kata apa? Walaqad utitu min ilmin. Aku dapat harta banyak sebab ilmu daripada aku. Mula sombong. Mula sombong. Sebab apa? Tidak ada hikmah. Jadi cuba banding, dua-dua lelaki ni orang biasa, bukan Nabi. Dua-dua Allah sebut dalam Al-Quran. Satu Allah nak menghina, nak mencela. Satu Allah nak memuliakan dia. Bila Allah nak memuliakan orang tu, Allah bagi apa? Al-hikmah. Allah tak bagi harta. Bila Allah nak jahat, nak mencela ataupun nak jauhkan orang tu daripada Allah, Allah bagi kunuz, harta. Sampai dia istaghna dan akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Jadi sekarang kita ada dua. Satu kunuz, satu hikmah. Satu kunuz, satu hikmah. Boleh tak kalau kunci itu menggambarkan pintu masuk rasuah yang menghancurkan negara batil untuk menaikkan kerajaan yang hak? Itu pandangan lah, tapi tidak ada dalam tafsir. Sebenarnya Allah nak bagi tahu kunci harta Qarun terlalu banyak, Allah cerita pasal kunci. Okey? Jadi sekarang kita ada dua, satu kunuz, harta. Yang kedua hikmah, iaitu ilmu. Dan ulama mengatakan hikmah ni ialah ilmu tentang kefahaman tentang agama. Bila kita faham agama, itulah hikmah. Okey? Jadi antara dua ni, harta dengan hikmah, yang mana kita banyak masa habis untuk mencarinya? Okey? Soalan. Antara harta dengan hikmah, yang mana kita habiskan banyak masa untuk mencarinya? Jawapannya ialah harta. Kenapa?
Kenapa? Sebab mungkin kita berpandangan dengan harta kita boleh hidup, dengan harta kita boleh berkahwin, dengan harta kita boleh buat kebajikan. Okey? Hamba cari hikmah. Kalau kita jawab, banyak masa kita habiskan untuk cari hikmah, itu jawapan yang tak sama dengan apa yang berlaku. Realiti kehidupan kita, masa banyak kita cari harta. Sebab tu Luqman Allah bagi hikmah. Dia miskin, harta tak banyak, tapi namanya disebut dalam Al-Quran. Dia orang biasa je. Diriwayatkan dia adalah seorang hamba berkulit hitam. Orang masyarakat tak pandang pun, tapi Allah pandang. Allah namakan surah tu dengan namanya surah Luqman, dan Allah cerita bagaimana Luqman mendidik anaknya supaya mentauhid dan beribadat pada Allah. Allah rakam cara Luqman mendidik anak. Apa yang ada pada Luqman? Orang biasa je. Yang ada menyebabkan dia mula ialah al-hikmah. Maka carilah hikmah. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat 269. Surah Al-Baqarah ayat 269. Betul? Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Al-Baqarah 269. Tengok bila kita diberi hikmah, apa kita dapat sebenarnya? Allah kata yu'til hikmah. Allah memberi hikmah man yasha'. Siapa saja yang dia kehendaki. Allah nak bagi pada Luqman, Allah nak bagi kepada para rasulnya, Allah nak bagi pada para ulama. Tapi kena ingat Allah bagi ni bukan Allah pilih Allah pilih berdasarkan kelayakan seseorang. Apa kelayakan seseorang? Siapa yang nak hikmah, siapa yang berusaha mencari, orang ni layak Allah bagi. Tapi kalau duduk kat rumah je minta tapi tak mencari, tak membaca Al-Quran, tak tadabbur, sampai mati dia tak akan mendapat al-hikmah. Jadi Allah bagi pada siapa yang dikehendaki yang layak, iaitu yang betul-betul ikhlas mencari dan betul-betul berusaha mencari. Kemudian Allah kata wa man yu'tal hikmah. Cuba tengok bahasa Al-Quran. Siapa yang yu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah. Tadi Allah kata Allah memberi hikmah. Cuba perasan di awal ayat yu'ti ya. Kemudian yu'ta. Apa beza? Dia iaitu Allah memberi hikmah pada siapa yang dia kehendaki. Jadi sini Allah nak bagi tahu kalau nak hikmah kena cari Tuhan. Sebab dia pemilik hikmah dan dia boleh bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau nak hikmah kena cari Tuhan, jangan cari orang. Iaitu cari Al-Quran. Carilah sunnah Nabi. Tapi lepas tu Allah kata wa man yu'ta, siapa yang diberi hikmah. Tak ada dah siapa yang Allah beri hikmah. Allah guna dalam bahasa Arab dipanggil mabni lil majhul. Siapa yang diberi hikmah, pengajarannya apa? Mula-mula Allah memberi, kemudian siapa yang diberi. Perasan tak perbezaan tu? Kata ahli tafsir, yang ni Allah nak bagi tahu hikmah hak milik Allah, siapa nak kena cari Allah. Kemudian yang kedua yu'ta, diberi. Makna Allah nak bagi tahu hikmah ni boleh datang dalam semua aspek kehidupan kita.
Bukan satu jalan je. Sebab tu Allah guna wa may yu'ta. Siapa diberi hikmah? Dengan apa cara? Macam-macam. Kadang-kadang dengan dia baca Quran, dia tadabbur, dia dapat hikmah. Kadang-kadang dia dengan tazkirah, 2 minit je, dia dapat hikmah. Kadang-kadang berlaku musibah pada dirinya, dia berfikir, dia dapat hikmah. Kadang-kadang dia memikirkan tentang musibah yang menimpa, azab yang menimpa umat-umat dahulu, maka dia dapat hikmah. Jadi cara mendapat hikmah ni banyak. Cara mendapat hikmah ni termasuklah dalam surah Al-Alaq, Iqra, dengan cara membaca. Termasuklah dengan bil qalam, dengan kita menulis, kita mencatat. Kadang-kadang itu memberi hikmah kepada kita. Okey? Lepas tu Allah kata, siapa yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsira. Dia sebenar, bila dapat hikmah, dia dapat khairan katsira. Boleh? Jadi tengok satu, kalau Allah bagi kunuz harta, dapat apa? Istaghna. Kalau bagi hikmah, ilmu, dia dapat khairan kalau bagi kunuz harta, biasanya istaghna ni. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Bila dapat harta, dia rasa dia cukup. Dia tak perlu rahmat, dia tak perlu solat. Akhirnya dia melampau kebiasaannya. Tapi bila Allah bagi hikmah, ilmu, dia dapat apa? Utiya khairan katsira. Dia akan dapat lagi kebaikan-kebaikan yang banyak. Inilah tadabbur. Tadabbur ialah akhirnya kita praktiskan dalam kehidupan kita. Ayat ni apa kaitan dengan aku? Apa kaitan dengan aku? Okey, selama ni kita banyak cari harta kan? Pagi, keluar pagi, balik petang, daripada muda sampai ke tua. Kita dapat apa? Dapat tak kebaikan yang banyak? Tenang tak jiwa? Solat semakin khusyuk tak? Kemudian harta kita banyak kita simpankan, banyak kita sedekah. Akhirnya kita tak dapat kebaikan yang banyak. Bahkan ramai orang kaya, lagi tak dapat kebaikan. Pahala solat pun tak ada, pahala solat jemaah pun tak ada, pahala duduk dalam kelas pun tak ada. Banyak dia terlepas kebaikan. Sebab apa? Jahil. Sebab itulah Abu Bakar, beza. Abu Bakar dia kaya sebelum masuk Islam. Lepas masuk Islam pun dia kaya, kan? Tapi antara Abu Bakar sebelum Islam dengan Abu Bakar selepas Islam, yang mana yang paling baik? Yang mana yang paling baik? Dua-dua kaya, sebelum Islam pun kaya, lepas Islam pun kaya. Tapi Abu Bakar yang mana, zaman mana yang paling baik selepas Islam? Kenapa? Apa rahsia? Sehingga Abu Bakar ni kalau tak masuk Islam, tak ada siapa sebut nama dia. Tak ada siapa sebut nama dia. Abdul Rahman bin Auf pun kaya sebelum Islam. Tapi bila dia masuk Islam, orang sebut nama dia. Kalau dia tak masuk Islam, hancur macam Qarun lah. Kenapa Abu Bakar jadi terkenal setelah masuk Islam? Adakah sebab dia harta banyak ataupun sebab dia dapat hikmah? Sebab dia dapat hikmah. Kalau tak ada hikmah, dia tak akan sedekah semua sekali. Kalau dia tak yakin pada janji Allah, dia tak yakin pada ganjaran syurga, dia tak akan sedekah semua sekali harta. Tapi sebab dia dapat hikmah, hikmah itulah Allah bagi pula khairan katsira. Sehingga Nabi kata di syurga yang paling tinggi di syurga, tempat itu akan didiami oleh Umar dan Abu Bakar. Khairan katsira. Jadi khairan katsira ialah kenal Tuhan, yakin pada akhirat, yakin pada janji Allah. Akhirnya dengan harta sedikit menjadikan ganjaran pahala kita di akhirat besar sebab kita ada ilmu. Tapi kalau dapat harta saja, tidak ada hikmah, kita akan menjadi yatgha, kita akan melampau. Okey?
Jadi bukan makna tak payah cari harta. Bukan makna tak payah cari harta. Tapi carilah hikmah, kamu akan dapat harta. Carilah hikmah, kamu akan dapat harta. Tapi kalau cari harta, kamu tak akan dapat hikmah. Okey? Kemudian, ini penyakit lah. Penyakit. Allah nak rawat penyakit ni. Pertama, Allah begitu penyakit. Macam doktor lah. Kita cerita apa berlaku, kemudian doktor beritahu, kamu demam, kamu sesama. Lepas tu, doktor akan beritahu obatnya. Maka Al-Quran pun sama. Al-Quran pun sama. Al-Quran beritahu penyakit, lepas tu Quran beritahu obat. Apa penyakitnya? Penyakit melampau, lawan Tuhan, tidak taat pada Allah. Puncanya, penyakit tagut. Punca rasa cukup ataupun rasa kaya. Kalau kita kaji pula bahasa istaghna ni, terjemah apa? Rasa. Apa maksud? Apa yang Allah nak begitu? Ni ar-ra'a. Ra'ahu, bahawa dia melihat dirinya. Sebenarnya apa maksud tu? Sebenarnya Allah nak begitu. Sebenarnya dia tak kaya pun, cuma dia perasan. Ra'a tu makna dia rasa dia kaya. Allah tak kata annahu ghaniyun ataupun annahu istaghna. Tak ada. Allah kata ra'ahu. Dia lihat, dia rasa dirinya kaya. Sebenarnya dia tak kaya pun. Bukti apa dah? Bila sakit cari doktor. Bila tua cari pembantu, kan? Bila tak boleh bawa kereta, cari driver. Dia tetap berhajat. Cuma ra'ahu, dia perasan, dia serba cukup. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah apa dia? Ya ayuhan nas, bukan surah Baqarah ni. Surah apa ni? Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalau tidak surah Rum, surah Fatir. Saya ingat surah Rum. Ya ayuhan nas, jumpa. Wahai manusia, antum al-fuqara. Allah cakap pada semua, bila sebut manusia termasuk yang kafir. Hai orang beriman, hai orang kafir, semua sekali. Hai orang munafik. Antum, kamu semua fuqara. Fuqara jamak. Plural kepada fakir. Kamu ni semua orang fakir. Kamu semua orang berhajat. Walaupun kamu Nabi, walaupun kamu Qarun, walaupun kamu Fir'aun. Semua kamu adalah orang fakir. Fakir kepada apa? Fakir makna berhajat. Ilallah. Berhajat kepada Allah. Kaya macam mana pun, satu hari kamu akan balik kepada Allah. Fatir, surah Fatir, ayat 15. Habis siapa yang kaya? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah satu saja yang kaya. Nabi Muhammad pun fakir, Nabi Muhammad pun miskin. Okey? Jadi sifat orang beriman ialah dia sentiasa rasa fakirun ilallah. Duit banyak, tapi dia takut duit itu menjadikan dia tagut. Dia ibadat banyak, tapi dia takut ibadat tu menjadikan dia riak. Maka dia sentiasa merendah diri dan sentiasa beristighfar kepada Allah dan berdoa supaya Allah menerima amalannya. Okey? Sekarang timbul soalan.
Macam tu tak bolehkah kita cari harta banyak-banyak? Sebab Allah bagi amaran, kalau dah kaya melampau. Kalau dah kaya biasanya melampau. Boleh tak cari harta banyak? Tak, kalau nak cari harta banyak Allah dah janji, cari hikmah. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa dia beri hikmah, ilmu, kefahaman agama, dia diberi kebaikan yang banyak. Kalau betul kamu nak kaya, kuncinya hikmah. Bukan harta. Berapa ramai yang ada harta banyak tapi sentiasa tak cukup. Kadang-kadang yang banyak berhutang ialah orang yang banyak duit. Orang miskin dia tak berhutang sebab bank tak lulus. Tak layak meminjam. Okey, tapi relax, tenang aja, duduk kat kampung. Okey? Saya nak yang paling Nabi takut apa dia? Yang paling Nabi takut kepada umatnya. Siapa tahu? Siapa tahu? Yang paling Nabi takut pada umatnya. Kak Fazilah, Ustaz Rizal, sila jawab. Yang paling Nabi takut kepada umatnya ataupun kepada kita ni. Nabi risau pasal kita. Kita risau pada anak kita, apa dia? Yang kita risau pada anak kita. Tak pergi sekolah, tak lulus periksa, gagal dalam kehidupan. Yang hubud dunia, rasa fakir. Hubud dunia, cinta dunia, syirik. Wahanun, ujian harta dunia. Jawapan dah nak betul tu. Nabi kata, mal faqru. Okey, hadis ni panjang, hadis ni sahih. Riwayat Tirmizi. Okey. Jawapan semua betul tapi semua tak ada dalil. Ini dalil dia. Hadis sabda Nabi SAW, mal al-faqru. Masuk, kalau boleh hafal, masuk dalam kepala ni. Nabi kata apa? Ma al-faqru, bukanlah kefakiran, akhsha alaikum. Aku tak takut kamu fakir. Bukanlah kefakiran yang aku takut ke atas kamu. Walakin akan tetapi akhsha, yang aku takut, yang aku risau ialah antabsutad dunia. Dunia dibentangkan ke atas kamu. Ini yang paling aku takut. Ya Allah, kalau kita ada hatilah, kalau kita ada dhamir, kita rasa ya Allah sayangnya Nabi pada kita. Apa hal Nabi ni fikir pasal umat, buat kerja dakwah cukuplah, tak payah risau-risau dah. Tapi itulah Nabi rahmatan lil alamin. Sampai tahap tu Nabi kesian. Nabi ni fakir, Nabi ni miskin. Nabi tak risau pasal diri dia yang miskin. Nabi tak risau pasal diri dia, keluarga dia tak makan. Kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 3 bulan tak. Nabi tak risau langsung. Yang Nabi risau kita kenyang sangat. Yang Nabi risau kita kaya sangat. Ya Allah, rahmatnya Nabi kita kepada kita semua. Kita takut anak kita bukan takut anak kita tak dapat kerja. Kita takut anak kita tak dapat kerja. Kita takut anak kita tak lulus berperiksa. Tapi kita tak pernah takut anak kita bila kaya sangat. Bahkan kita seronok pula bila anak kita semakin kaya, semakin naik pangkat. Kita seronok. Nabi takut. Jadi betul tak cara kita berfikir dengan cara Nabi kita berfikir? Betul tak?
Jadi jangan mendakwa kita ni pengikut Nabi, kita pengikut sunnah yang tegar. Tapi amalan nampak sama, cara berfikir tak sama. Nabi kata takut kekayaan, kita pula kejar kekayaan. Lepas satu, lepas satu projek, lepas satu kereta, beli satu kereta. Kita tak takut tu, yang Nabi takut. Okey, mungkin ada orang tanya saya, sebab kelas ni kelas online, dia tanya pun soalan pelambat. Okey, mungkin ada orang tanya saya, bukankah ada satu hadis yang Nabi bersabda, kadal al-faqru yakunu kufran. Yang maksud dia lebih kurang, hampir-hampir kefakiran membawa kepada kekufuran. Kan? Macam mana pula? Nabi tak takut fakir. Sedangkan dalam hadis lain Nabi kata, kefakiran hampir-hampir membawa kepada kufur. Sebenarnya itu hadis dhaif. Hadis itu adalah hadis yang dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani dan juga Al-Hafiz Al-Iraqi. Okey Ustaz, ada satu lagi hadis Ustaz. Nabi bersabda, lebih kurang Nabi berdoa lah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zamratil masakin. Doa dia, maksud dia, ya Allah, kata Nabi, hiduplah aku dalam keadaan miskin, matilah aku dalam keadaan miskin, dan himpunlah aku di padang mahsyar bersama kumpulan orang miskin. Ustaz, macam mana pula? Nabi minta jadi miskin, tapi yang ni Nabi tak takut jadi miskin. Yang Nabi takut jadi kaya. Nampak macam bercanggah kan? Okey. Hadis yang kedua ni, sebahagian besar ulama kata hadis dhaif. Hadis dhaif. Dan kata ulama, kalaulah hadis yang Nabi berdoa, hiduplah aku orang miskin, jadilah, matilah aku dalam keadaan miskin, kalau sahih pun, miskin di situ bukan makna kemiskinan harta, tapi miskin di situ daripada perkataan sakinah. Jadi sebab tu kena faham bahasa. Miskin bukan makna miskin harta saja, tak, ada maksud lain, iaitu jadilah aku orang yang miskin, iaitu orang yang tenang jiwanya. Matilah aku dalam keadaan orang yang tenang jiwanya, dan kumpullah aku di akhirat besok bersama orang yang tenang jiwanya. Okey. Ustaz, ada satu lagi doa Ustaz. Doa tu kita baca kan setiap pagi ke? Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri. Ada baca doa ni ke? Ada kan? Doa apa ni? Pagi petang kan? Okey. Apa maksud dia? Ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung dengan engkau, minal kufri, daripada kufur, wal faqri, dan fakir. Tengok Ustaz, Nabi minta berlindung daripada fakir, macam mana pula yang tadi Nabi tak takut fakir, yang ni Nabi minta berlindung. Okey, kata ulama, dia fakir di sini, fakir yang membawa kepada kekufuran. Sebab apa? Sebab ada orang fakir ni, biasa bila dia fakir, biasanya apa dia? Sama ada dia dengki pada orang kaya. Dia dengki pada orang kaya. Bila dia dengki pada orang kaya, amalan dia terhapus. Sebab Nabi kata, jaga-jaga kamu daripada dengki. Sebab dengki itu boleh menghapuskan amalan. Bila amalan hapus, boleh membawa kepada kufur. Ataupun orang kafir, orang fakir, orang miskin, biasanya dia akan buat apa saja demi untuk dapat duit. Mencuri, menipu, kadang-kadang mengikut apa saja kehendak orang kaya. Yang penting dia dapat kerja ataupun duit. Akhirnya jadi kafir. Jadi itu secara umum. Tapi bukan makna fakir itu benda yang tak baik. Secara umum, kefakiran kadang-kadang membawa kepada kekufuran. Sebab tu saya cakap tadi, yang paling penting cari apa? Bukan cari harta dan bukan cari kefakiran, tapi cari apa?
Cari apa yang penting? Cari apa ni? Kenapa tak jawab? Cari hikmah. Nufazilah. Cari hikmah. Bila kamu dapat hikmah, fakir pun tak akan menjadikan kamu kafir. Bila kamu ada ilmu. Sebab itulah ramai para nabi miskin. Kerja gembala kambing je. Ramai ulama miskin. Imam Syafi'i apa semua miskin. Tapi sebab mereka ada hikmah, mereka tidak hidup seperti orang yang tidak ada agama. Bahkan mereka dah mati ya. Harta mereka tak ada, tapi bila mereka mati, orang sebut namanya sampai hari ini. Tapi berapa ramai yang kaya di zaman Imam Syafi'i, sampai sekarang tak ada siapa sebut pun nama dia. Saya pun tak tahu. Sebab apa? Sebab mereka ada hikmah. Jadi carilah hikmah. Bagilah masa lebih untuk mencari hikmah. Dan hikmah tu ada dalam Quran dan Sunnah. Okey? Boleh Saya nak bagi tahu, saya nak bagi satu contoh. Satu contoh lah. Nanti orang kata, macam mana dapat hikmah? Bila Allah bagi hikmah, kita dapat kebaikan yang banyak. Boleh tak bagi contoh? Supaya nampak jelas. Okey. Sekarang cuba buka surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Okey, saya tak ambil semua. Surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Iza qila lakum, apabila dia kata pada kamu, tafassahu, lapangkan. Fil majalis, dalam majlis. Majlis ilmu ke contohnya. Kita duduk dalam majlis. Tiba-tiba ada orang datang lewat. Maka orang kata kepada kita yang duduk dalam majlis itu, bagi ruang sedikit kepada orang yang baru datang. Tafassahu, bagi ruang. Fil majalis. Termasuklah kadang-kadang nak solat Jumaat kan, orang nak solat sunat. Ada ruang, tapi sebab kita duduk di tengah-tengah, dia tak muat. Maka orang kata bagi ruang sikit. Kita pun, Allah kata, fafsahu, lapangkan. Maka bila kamu lapangkan untuk orang, Allah kata, yafsahillahu lakum. Allah lapangkan untuk kamu. Tengok, ini hikmah. Hikmahnya apa? Allah kata, kamu lapangkan untuk seseorang hanya dalam satu majlis yang mungkin masa tak sampai 1 minit je. Kamu bangun, alih sikit je. Tak sampai 1 minit je. Dan lapangkan tempatnya untuk dalam majlis sahaja. Tapi, apa kebaikan yang banyak kita akan dapat? Yafsahillahu lakum. Allah akan lapangkan untuk kamu. Allah tak sebut, Allah lapangkan di mana dan apa dia. Allah dia kata, kamu lapangkan untuk orang dalam majlis, Allah pelapang untuk kamu dalam majlis juga tak. Allah tak sebut dalam majlis. Jadi maksud apa? Dengan amalan sedikit, iaitu kita bangun sikit, enjak sikit je, bagi ruang pada orang, sikit je, mungkin 1 minit sahaja,
kita akan dilapangkan hidupnya oleh Allah, lapang hati, lapang dunia, lapang akhirat, lapang kehidupan dalam kubur kita, lapang daripada mahsyar, masalah kita selesai. Hanya amalan sedikit dan sekejap. Itu yang contoh. Dapat satu hikmah. Ini ayat satu hikmah ni. Kita faham satu ayat ni, kita faham satu hikmah. Tapi yu'ti khairan katsira. Dengan satu hikmah, Allah bagi kebaikan yang banyak. Cuba bayangkan kalau lapang untuk orang dalam satu majlis yang hanya sekejap, Allah dah lapang kehidupan kita keseluruhan. Cuba bayangkan kita lapangkan hidup orang miskin di luar. Bagi dia makan. Kadang-kadang bukan duit kita pun. Kita jadi postman je. Tolong sampaikan. Oh, lagi Allah lapang kehidupan kita. Kalau kita pergi bantu lagi ramai dan lagi banyak orang miskin kita bantu, lagi banyak Allah lapangkan. Sebab apa kita buat kerja ni? Sebab berpunca daripada satu ayat, satu hikmah. Maka kita akan dapat khairan katsira. Jadi, kesimpulannya, carilah hikmah sebanyak yang mungkin. Okey. Penyakit taghut, punca rasa kaya. Punca rasa kaya. Ubat apa? Ubatnya ni. Inna, sesungguhnya, ila rabbika, hanya kepada pencipta engkau. Ruja'ah kembali. Siapa yang sombong, siapa rasa dia pandai, siapa rasa dia hebat, siapa rasa dia tu ketua, perlu dengar cakap dia, ingatlah satu hari dia akan kembali kepada Allah. Bila dia kembali kepada Allah, tak ada siapa yang akan dengar cakap dia. Bahkan dia pula kena dengar cakap Allah. Dia pula kena jawab soalan munkar dan nakir dalam kubur. Ini ubat. Ubatnya apa ni? Ingat kematian. Lengkap ayat Quran. Ini dia panggil wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran ni nak merawat penyakit. Mula-mula Quran bagi tahu penyakit. Yang kedua Allah bagi tahu punca penyakit. Quran bagi tahu punca penyakit. Kemudian yang ketiga, Allah tak tinggal macam tu je. Dia tahu penyakit tapi tak ada ubat. Tak, Allah bagi ubat. Ubatnya ingatlah kematian. Hebat macam mana kamu pun, satu hari kamu akan mati. Kalau tidak hari ni, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Berapa ramai yang kaya, yang jawatan besar dah mati dah. Tun Razak dah mati, Tun Hussein dah mati, Tunku Abdul Rahman dah mati. Semua dah mati. Jadi bila ingat pada kematian, kita akan rasa, ya Allah, kenapa aku nak sombong ni? Sombong-sombong macam mana pun, akhirnya masuk dalam tanah. Akhirnya duduk, rumahnya sempit, rumahnya gelap, tidak ada pintu, tidak ada tingkap, tidak ada kipas. Jadi kenapa aku nak sombong? Ini obat dia. Sebab tu Nabi kata orang yang paling cerdik ialah orang yang selalu ingat kematian. Maknanya orang yang paling bodoh yang tak ingat kematian ataupun jarang ingat kematian. Okey? Kita tulis surah ni sampai habis. Tapi kita dapat tadabbur berapa ayat? 6, 7, 8, 3 ayat? Bukan. Kita dapat 3 hikmah plus. Plus apa dia? Surah Al-Qasas ayat 76. 4. Kemudian surah Surah Al-Baqarah ayat 26, 9. 6. Yang ketujuh surah Luqman ayat 12. 7. Surah Abasa wa Tawalla ada 4-5 ayat. Mungkin dah 10 ayat lebih kita tadabbur. Jadi dah banyak kita tadabbur hari ini. Semoga yang kita dapat hari ini adalah merupakan hikmah yang Allah campak dalam hati kita. Kalau kita ikhlas, dapat hikmah ni, Allah akan bagi lagi kebaikan. Kita akan rasa lagi nak tadabbur, kita akan rasa lagi nak mentaati Allah. InsyaAllah, percayalah, kita akan dapat lagi khairan katsira, insyaAllah. Cukup ah? Masa dia cukup kan?
Okey. Carilah hikmah, mana soalannya? Semoga Allah berkati. Bagaimana kalau konsep menabung ataupun insurans? Adakah itu tidak dikira bertawakal? Tak, menabung tak salah, menyimpan tak salah. Yang salah ialah, dengar, kita simpan duit tak salah. Kita menabung pun tak salah. Yang salah ialah bila kita simpan dengan keyakinan simpanan kita itu boleh membantu untuk kita hidup lagi lama. Itu yang salah dan boleh merosakkan akidah. Macam ni, kalau aku tak simpan dia rasa, kalau aku tak simpan ni besok nak makan apa, itu boleh merosakkan akidah. Sebab apa? Kita seolah yakin duit yang kita simpan boleh menyambung hayat kita. Itu yang salah. Simpan ni sebab ada lebih, standby je, ada okey, tak ada pun tak ada masalah. Dan lagi baik, iman yang paling kuat, yang paling tawakal, macam Nabi lah, Nabi tak simpan. Waktu bila Nabi wafat tak ada harta, tapi Nabi tak pernah kebuluran. Bila ada je Nabi bagi, ada je Nabi bagi. Kita tak boleh, rasanya tak sampai lagi tahap itulah. Cuma betulkan akidah kita. Bila kita simpan, jangan rasa kalau tak ada simpanan susah nak hidup. Itu boleh merosakkan akidah. Ada simpanan, okey, tak ada pun okey, tak ada masalah. Okey. Okey, apa sebenarnya takrif miskin ikut pendapat Islam? Miskin, yang Allah kata, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu ataupun zakat itu untuk orang fakir, untuk orang miskin dan yang 8 asnaf tu. Jadi kata ulama, orang yang fakir dan miskin ialah orang yang tak cukup makan. Beza fakir dengan miskin, fakir ni lagi teruk. Dia ibarat kata pepatah Melayu, kais pagi makan pagi, kais petang tak ada simpanan. Dan fakir juga tak ada apa-apa. Dia mungkin ada rumah-rumah sewa, kenderaan pun tak ada, itu dah tahap fakir. Tapi kalau ada rumah, ada kereta, ada pekerjaan tapi tak cukup makan, itu dia dikira sebagai miskin. Dan saya ada terbaca satu pendapat ulama yang mengatakan maksud fakir ataupun miskin ialah orang yang belanja dia lebih banyak daripada pendapatan dia. Belanja yang biasalah, bukan belanja yang boros atau mewah. Contohlah, belanja dia 1,500 untuk sewa rumah, untuk bayar kereta, untuk makan apa semua, 1,500. Tapi gaji dia 1,000. Itu miskin. Itu miskin. Kalau kereta tak ada, rumah pun tak ada, dia rumah setinggal ataupun menumpang rumah orang, itu dah fakir. Fakir. Okey? Hikmah ni ilmu kan. Kalau ada hikmah tapi tak amalkan ataupun tak sempat nak amalkan, macam mana? Bukan hikmah lah. Dan hikmah ni ialah bila kita faham dan amal, barulah dipanggil hikmah. Hikmah juga boleh kita terjemah sebagai bijak. Orang yang bijak, bila dia tahu ilmu tu baik, dia beramal. Selagi mana dia tak beramal, dia sebenarnya belum dapat hikmah. Kata Fudail bin Iyad, kata Al-Fudail bin Iyad, la yazalu aliman jahilan hatta ya'malu bima alima. Maksud dia, kata Fudail bin Iyad, orang yang berilmu itu sentiasa dalam kejahilan. Dia berilmu, tapi kata Fudail dia sebenarnya jahil, sehinggalah dia beramal dengan apa yang dia tahu, barulah dia berilmu. Jadi sama juga, orang ada hikmah dikatakan betul-betul memiliki hikmah bila dia beramal. Itulah tanda dia bijak. Sebab ilmu tu baik. Bila baik, bijak dia apa dah? Beramal lah. Dengan beramal dia akan dapat pula pahala, dan dengan beramal dia akan membawa dia beramal untuk amalan yang lain. Tapi dengan dia simpan, dia tak akan dapat kebaikan. Dan lagi teruk ialah Allah mencela orang yang berilmu tapi tak beramal. Yang tu yang kita baca setiap hari dalam surah Al-Fatihah. Al-Maghdubi alaihim. Allah murka kepada golongan yang berilmu, berhikmah tapi tak beramal. Wallahu a'lam.
Allah beri penjelasan la haula wala quwata illa billah. Apa maksud la haula wala quwata illa billah? Dia Nabi sebut dalam satu hadis, la haula wala quwata illa billah adalah kanzun min kunuzil jannah. Satu harta daripada harta-harta di syurga. Kenapa ni? Sebab kalau orang sebut la haula wala quwata illa billah, dalam keadaan dia faham, dalam keadaan dia menghayati, akidah dia menjadi strong, akidah dia menjadi hebat. Sebab apa? Dia kata la haula, tidak ada daya. Aku nampak kuat tapi aku tidak ada daya. Wala quwwah, dan tidak ada kekuatan walaupun aku duit banyak, pangkat tinggi, tapi aku tidak ada daya, tidak ada kekuatan, illa billah, melainkan dengan izin Allah. Jadi akhirnya dia sentiasa merendah diri, dia sentiasa berhajat kepada Allah. Sebab nampak kuat, tapi kalau Allah tak izin, tak jadi. Kadang-kadang kita nak makan kan, makan dah sedap, perut pun dah lapar, kat depan makanan. Kadang-kadang kita tak boleh nak angkat. Sebab apa? Allah bagi tangan kita lumpuh. Kadang-kadang angkat, makanan tu terjatuh. Sebab apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi siapa yang amalkan la haula wala quwwata illa billah, sangat besar ganjarannya. Tapi amal dan hayati maksud dia. Semakin kita amal tu, semakin kita rasa lemah, semakin kita rasa tak kuat, tak mampu, dan semakin kita bergantung pada Allah. Itu hasilnya. Simpan supaya tidak menyusahkan orang. Simpan supaya tidak menyusahkan orang. Oh, kita simpan duit supaya tidak menyusahkan orang. Tapi kadang-kadang, sebab kita simpanlah menyusahkan orang. Orang tu patut dapat bantuan kita, tapi kita simpan. Dia jadi susah sebab kita simpan. Jadi kena faham terbalik itu. Satu. Yang kedua, sebenarnya bila kita bantu orang, Allah ada janji. Bila kita bantu orang, Allah bantu kita. Jadi kita tak akan menyusahkan orang. Sebab Allah yang bantu kita. Boleh faham ke? Oh, nak faham terbalik itu. Inilah Quran. Quran ni nak baiki cara kita berfikir yang pertama. Cara kita berfikir yang salah menyebabkan amalan kita berpuluh tahun jadi salah. Simpan, kononnya tak nak menyusahkan orang. Sebenarnya menyusahkan diri kita. Tengok-tengok di akhirat tak cukup pahala. Sebab apa? Kononnya tak nak menyusahkan orang. Akhirnya menyusahkan diri kita. Bantulah orang, Allah akan bantu kita. Jadi dengan bantu orang, fahamlah ini membantu diri sendiri. Kalau ramai orang miskin, Ustaz, bagaimana zakat dan sedekah? Kalau ramai orang miskin, bagaimana zakat dan sedekah? Apa maksud soalan? Kalau ramai orang miskin, bagaimana zakat? Jangan fikir ramai orang miskin tak ada orang kaya. Sebab Allah dah atur dah lengkap dah. Allah dah jadikan orang kaya banyak ni, orang miskin banyak ni. Maknanya kalau orang kaya betul-betul bagi zakat, orang miskin akan tak merempat. Jadi jangan kita fikir satu hari orang miskin ramai, orang kaya sikit, tak payahlah, itu bukan urusan kita. Jangan peningkan kepala, fikir yang bukan tanggungjawab kita. Okey, beras fidyah itu kita wajib bagi pada 8 orang tu ke? Tapi kalau kita bagi pada bukan zakat tu yang wajib bagi pada 8 asnaf. Tapi beras fidyah tu untuk orang miskin je. Beras fidyah untuk orang miskin. Tak payahlah bagi pada orang yang musafir terputus bekalan, dia bukan nak beras pun, dia nak duit. Tak payahlah bagi pada orang yang ada hutang puluh-puluh ribu. Dia hutang puluh-puluh ribu, tapi sebab dia asnaf zakat, kita pun bagi beras. Tak menyelesaikan masalah. Jadi beras fidyah untuk orang miskin saja, bukan 8 asnaf. Kita jangan menangis mengenakan banyaknya ayat yang belum kita tadabbur. Tapi nangislah mengenai ayat yang kita dah macam ayat pernah dengar ni. Cuma ada ubah suai sikit. Ustaz, sekarang semua kena guna duit. Cara kita bekerja menuntut masa yang banyak dan komitmen sehingga tak sempat nak cari ilmu. Subhanallah. Ni Ustaz, saya ulang soalan. Sekarang semua kena guna duit. Cara kita bekerja menuntut masa yang banyak dan komitmen sehingga tak sempat nak cari ilmu. Subhanallah.
Kan Allah dah cakap tadi, siapa yang diberi hikmah, Allah akan bagi kebaikan yang banyak. Kamu yakin tak apa yang Allah cakap? Bila dapat hikmah, faham Al-Quran, banyak kebaikan kita dapat. Tiba-tiba kita buat kesimpulan, tak ada masa nak cari hikmah. Sedangkan Allah janji dapat hikmah, dapat kebaikan yang banyak. Cuba tengok kehidupan kita, banyak masa kita cari harta kan? Kononnya, sebab harta tu semua perlukan duit kan? Jadi akhirnya tak ada masa nak cari ilmu. Okey, dengan harta yang banyak, dengan masa yang kita habis untuk cari harta banyak, banyak tak menyelesaikan masalah kita dan masalah orang? Tak pun, tak. Nak selesai masalah orang bukan dengan duit. Sebab tu Allah utuskan Nabi dalam keadaan miskin, bukan Nabi bawa duit. Sebab duit tak boleh selesai masalah. Yang boleh selesai masalah ialah bila kita faham agama Allah dan taat perintah Allah. Subhanallah. Saya ulang, jangan sebut ayat tak ada masa nak cari ilmu. Jangan sebut. Jangan sebut yang bagi rezeki kamu tu siapa dia? Ini yang Allah yang cakap dalam Quran. Sepatutnya kita berfikir terbalik. Tak ada masa nak cari harta sebab nak cari hikmah. Sebab bila cari hikmah Allah bagi. Banyak contoh dalam Quran. Ashabul Kahfi. Dia ada banyak harta. Dia banyak harta Ashabul Kahfi. Tapi harta tu menjahannamkan agamanya. Apa dia buat dengan harta tu? Apa dia buat? Dia tinggal semua harta, dia pergi ke dalam gua. Dan bila dia pergi dalam gua, itu dia cari hikmah. Dan doa pun dia minta rahmat. Dia bukan minta rezeki. Rabbana hablana min ladunka rahmatan. Tapi akhirnya apa yang Allah bagi pada dia? Dia tak banyak duit, tapi dia ada hikmah, dia ada rahmat Allah. Maka kisah dia dibaca, dirakam dalam Al-Quran, dibaca oleh berjuta-juta orang beriman, dan setiap kali orang baca kisah dia, orang ambil pengajaran daripada kisah dia, dia dapat pahala. Subhanallah. Jadi jangan ingatlah harta, duit tu boleh menyelesaikan masalah, tak. Nabi miskin, tapi Nabi lah penyelesai masalah ummah. Qarun kaya, tapi tak boleh selesai masalah ummah. Masalah dia pun tak selesai. Firaun ada kuasa, tapi tak boleh selesai masalah dia. Musa miskin, asyik kena kejar aja. Mula-mula kena kejar oleh Firaun sebab bunuh orang Kibti. Sampai kena pergi macam orang pelarian. Lepas tu kena kejar lagi kepada Firaun sampai terpaksa bertemu dengan laut, menyeberangi laut. Hidup macam orang merempat. Tapi akhirnya siapa yang boleh selesai masalah siapa? Musa menyelesaikan masalah Bani Israel. Jadi pengajarannya cukup besar, iaitu duit bukan penyelesai masalah. Carilah duit banyak mana pun, dia tak boleh selesai masalah orang, bahkan masalah kamu pun tak boleh selesai. Berapa ramai yang kaya bunuh diri, tapi berapa ramai yang miskin tapi hidupnya tenang, redha dan sabar dengan ujian. Wallahu a'lam. Apa perbezaan qanaah dengan istighna? Sangat beza. Istighna ni dia rasa cukup dan tak perlu kepada Allah. Dia tak perlu pada rahmat Allah, tak perlu pada pahala, tak perlu pada syurga. Itu istighna. Tapi qanaah, dia reda dengan apa yang Allah bagi, tapi dia berhajat pada rahmat Allah, dia berhajat pada pahala, dia berhajat pada syurga. Jadi qanaah sifat yang terpuji. Qanaah sifat terpuji, dia tidak tamak. Apa yang Allah bagi tak ada masalah, dia reda, tapi dia cari. Dia tak pernah tamak, tapi dia tetap berhajat kepada Allah. Istighna, dia cari-cari duit sehingga dia tak perlu pada Allah, dia tak perlu pada pahala, dia tak perlu pada rahmat Allah. Ini sifat yang terkeji. Wallahu a'lam. Dalam Islam kita perlu membantu keluarga terdekat dulu. Tapi jika keperluan mereka adalah seperti astro, nak TV baru, nak shopping, dan duduk dalam rumah berjuta, perlukah kita masih memberi mereka atau kita memberi kepada orang luar? Tengok. Soalan ni sebenarnya apa yang kita belajar hari ini menjawab soalan ni. Dalam Islam kita perlu banyak membantu keluarga terdekat kan. Tapi jika mereka keperluan mereka seperti astro, sebenarnya mereka bukan perlukan duit ni.
Orang yang utamakan astro, TV dan kemewahan, sebenarnya dia tak perlukan duit, dia perlukan hikmah. Sebab tak ada hikmah lah dia jadi meracau tu. Dia cari benda yang boleh merosakkan dia. Sebab tak ada hikmah lah tu. Jadi orang macam ni, jangan bagi duit sebab duit telah merosakkan dia. Tapi bagilah hikmah, bagilah ilmu, bagilah link tadabbur Al-Quran. Bagaimana kita mahu melazimi rasa tawakal kepada Allah dalam aspek memberi? Kerana ada kalanya manusia merasakan bahawa jika tidak menyimpan dan asyik memberi itu dikira bodoh. Kerana ada kalanya manusia merasakan bahawa jika tidak menyimpan, tak, sebenarnya kita diberi pilihan. Kalau kita nak sentiasa memberi sebab kita mampu, dan bila kita memberi, sentiasa memberi, tak memudaratkan kita, okey, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau kita sentiasa memberi sehingga memudaratkan kita, memudaratkan anak kita, Islam melarang. Jangan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan melainkan apa yang setakat kita mampu. Tapi bila simpan, bila tak beri tu, jangan sampai kedekut sangat. Allah sebut sifat orang beriman, Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan. Allazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Orang yang beriman bila bersedekah, dia tidak boros dan tidak kedekut, tetapi tengah-tengah. Jangan asyik beri je sampai memudaratkan dia, dan jangan asyik simpan je sampai jadi orang yang kedekut. Tengah-tengah. Okey? Yang penting akidah kita, jangan kita yakin dengan simpanan ni kita boleh cerah masa depan kita, anak kita pun cerah. Jangan, itu boleh merosakkan akidah. Berapa ramai yang tak ada duit, miskin, tapi anaknya tetap berjaya. Berapa ramai yang simpanannya banyak tapi anaknya hancur akhlaknya. Wallahu alam. Ganjaran pencen perlu dibayar zakat. Adakah ustaz kata tak payah, lebih baik sedekah? Tak, sedekah sunat, zakat wajib. Jadi kena bezakan. Kalau zakat makna dia wajib bagi. Tak ada ayat tak perlu zakat. Bila zakat wajib bagi. Dan sedekah hukumnya sunat. Kalau bagi dapat pahala, kalau tak bagi tak dapat pahala, itu je. Jadi zakat wajib bagi, sedekah sunat. Cara Rasulullah berdakwah menyeru kita kembali kepada fitrah. Adakah kita tergolong dalam umat yang kembali ke zaman jahiliah? Terlalu jahil untuk memahami? Tak, sebenarnya adakah Nabi ajak kepada fitrah kan, dan kita kena belajar hikmah. Jadi soalan dia, adakah kita ni macam balik pada zaman jahiliah? Tak. Jahiliah ni sebenarnya, sebab itulah ayat seterusnya Allah cerita pasal Abu Jahal. Abu Jahal, dia sebenarnya nama dia Abu Al-Hakam. Hakam ni apa dia? Orang yang didengari, orang yang dipatuhi, cakap dia orang dengar, keputusan dia orang taat, maka dipanggil Abul Hakam. Tapi Nabi panggil nama dia Abu Jahal. Apa makna jahal? Jahil. Sebab apa jahil? Bukan sebab dia tak ada ilmu, bahkan dia ketua antara pembesar orang Quraisy Mekah. Tapi Nabi panggil Abu Jahal sebab dia jahil agama. Jadi siapa saja yang jahil agama, dulu kini selama-lama, maka layak dipanggil jahiliah. Sebab tu Syekh Muhammad Qutub dia ada karang satu buku, Al-Jahiliyah Al-Qarnul Ishrin, Jahiliyah kurung ke-20. Maknanya kejahilan tu boleh berlaku bila-bila masa, mungkin 10 tahun akan datang pun boleh berlaku. Sebab apa? Sebab jahil ialah orang yang tak faham dan tak beramal dengan agama. Walaupun dia ilmu banyak, walaupun dia PhD, tapi selagi mana tak faham agama dan tak beramal dalam Islam, dia tetap jahil. Wallahu a'lam. Manakah sedekah yang paling afdal antara orang yang menanggung hutang dengan orang miskin? Tengoklah keperluan. Kalau orang miskin tu masih boleh hidup, dan orang yang berhutang tu sampai dia ancam, sampai duduk dalam ketakutan, bantu yang tu dulu. Yang mana lebih memudaratkan? Tapi kalau dua sama je, bantu orang miskin. Sebab apa? Ikut tertib. Allah kata innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Lepas tu baru orang berhutang.
Keutamaan zakat ialah kepada orang fakir dan kepada orang miskin, lepas tu baru orang yang berhutang. Tapi kalau keadaan orang yang hutang tu teruk sangat sampai kena ugut apa semua, itu dah masuk orang miskin lah tu, maka bagi dia dulu. Wallahu a'lam. Bersedekah dan menyelesaikan hutang mana yang utama? Tak, bayar hutang wajib, bayar hutang wajib, sedekah sunat. Jadi buat yang wajib lebih daripada buat yang sunat. Jangan bagi sedekah yang sunat tapi yang wajib kamu tinggalkan. Bila kamu bagi sedekah tapi hutang tak bayar, macam orang solat raya tapi tak solat subuh. Sekarang Ustaz Mu'izz sedang bersedekah ilmu kepada orang fakir. Yalah tu. Kalau macam beli insurans sekadar persiapan, bolehkah? Subhanallah. Beli insurans sekadar persiapan. Persiapan apa ni? Kan Nabi dah sebutkan, orang yang paling cerdik ialah orang yang sentiasa bersedia untuk mati. Jadi kalau kamu persiapan untuk kehidupan dunia, kamu sanggup beli insurans, sedangkan hidup kat dunia tak lama, 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun kan. Maka persiapan untuk kehidupan akhirat, insurannya lagi perlu besar. Apa dia? Pahala. Jadi tukar cara berfikir. Ramai orang berfikir beli insurans sebab apa? Untuk masa depan. Masa depan apa? Dunia. Berapa lama? 20 tahun, 40 tahun. Tapi dia lupa, dia perlu insurans yang lagi besar, yang lagi mahal. Untuk apa? Kehidupan akhirat. Bukan 70 tahun, bukan 7 juta tahun, tapi kekal abadi. Yang ni kena beli insurans lagi besar. Apa dia? Buatlah amal soleh. Sedekahlah banyak-banyak. Kalau tanya saya, insurans tak payah belilah. Allah dah jamin rezeki kita, Allah dah jamin kehidupan kita kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak bersedekah masa yang tak ada duit, itulah lagi Allah pandang. Nak tengok tak keyakinan kita terhadap Allah. Oh, tak faham soalan. Kalau nak bersedekah masa yang tak ada duit, itulah lagi Allah pandang. Tak. Allah sebut ciri-ciri orang beriman, allazina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang beriman ahli syurga ialah sentiasa infak ketika senang dan susah. Jadi masa senang duit banyak dia bagi banyak. Masa susah miskin dia bagi sikit. Jadi sama. Bukan makna senang dia bagi banyak, miskin tak bagi langsung. Bukan. Jadi bagi ikut keperluan. Banyak bagi banyak, sikit bagi sikit. Jahil tahu benda tu salah tapi buat juga. 9/10 rezeki itu daripada perniagaan. Saya tak pasti saya rasa wallahu alam. Saya tak jumpa hadis ni. 9/10 rezeki itu daripada perniagaan. Biasa ayat ni digunakan oleh orang yang buat takaful kan. Tak payahlah nak meniaga lah, tak payahlah pakai. Saya tak pernah jumpa hadis ni. Nak berniagalah. Tapi jangan sampai tak istaghna, rasa dia cukup dan tak perlu pada Allah. Macam mana cara paling mudah untuk dapat hikmah? Cara yang paling mudah, pertama ikhlaskan hati. Kalau nak dapat hikmah, asasnya ikhlas. Kalau tak ikhlas, kadang-kadang belajar 10 tahun tak berubah apa-apa. Tetap kejar dunia, tetap cinta dunia. Sebab apa tak ikhlas? Kadang-kadang pergi kelas nak jumpa kawan. Kadang-kadang pergi kelas sebab nak tunjuk sesuatu. Kadang-kadang pergi kelas sebab ada makan. Kadang-kadang pergi kelas bila free. Tak ikhlas. Dia tak akan dapat hikmah. Jadi asas untuk dapat hikmah, ikhlas. Kalau kamu cari harta dunia bersungguh-sungguh sebab kamu ikhlas. Keluar pagi balik petang, penat, besok pergi lagi. Tapi bila cari hikmah, bila cari ilmu, tengok waktu free. Kamu tak ikhlas. Okey, cukup lah. Dah, habis dah. Okey, kelas akan datang ialah pada hari Rabu. Kelas akan datang pada hari Rabu pukul 10.30 insya-Allah. Kita akan bincang tentang sifat orang-orang munafik melalui surah Al-Munafiqun, insya-Allah. Ustaz, kalau sedekah kena dengan duit ke? Kalau bagi makan? Tak. Sedekah yang terbaik ialah ikut keperluan orang. Sebab tu Nabi kata,
ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi akhika. Amalan yang paling Allah suka ialah kegembiraan yang kamu masukkan dalam hati saudara kamu. Okey? Dia gembira. Bila kita buat sesuatu, dia paling gembira. Itulah yang paling Allah suka. Okey. Kita nak bagi apa? Duit ke? Beras. Apa yang sangat dia perlukan? Kalau beras dah ada, kita bagi duit. Dia sangat suka, amalan tu terbaik. Kadang-kadang dia tak perlukan duit, dia perlu gas. Kita bagi gas. Kadang-kadang gas dah ada, dia perlukan pipe, air, telaga. Kita bagi pergi. Jadi ikut keperluan orang miskin tu. Sebab tujuan kita nak membantu dia, nak selesai masalah dia. Bila nak selesai masalah, ikut keperluan dia, bukan ikut apa yang kita nak bagi. Wallahu a'lam. Okey, cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, soalan last Bolehkah solat sunat sebelum Zuhur 4 rakaat 1 salam? Tak, yang terbaik 4 rakaat 2 salam. Sebab solat malam pun Nabi kata 2-2, maka solat siang hari pun sebaik-baiknya ialah 2-2. Walaupun ada pendapat mengatakan 4 rakaat 1 salam. Tapi yang afdal 4 rakaat 2 salam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.